Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Qaryah Rukun, Tuan Imam, Tuan Bilal, KJK Masjid, pegawai-pegawai masjid, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan taufik dan inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan usaha kita ni ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali marilah kita niat i'tikaf. Bagi siapa yang belum niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi alhamdulillah kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membincangkan berkenaan bahagian air, yang di mana bahagian air ini ada 4. Air mutlaq, air musyammas, air mutaghayyir, air musta'mal, air mutannajis. Itu bahasa Arab adalah. Tapi kita telah membincangkan berkenaan dengan air musta'mal, dengan air mutaghayyir dan juga air mutannajis. Air musta'mal ini adalah air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib. Contohnya kalau ambil wudu, basuhan pertama itu kat muka, itu adalah basuhan yang wajib. Yang kedua adalah sunat. Jadi bahagian yang pertama itu setelah selesai jatuh ke muka, itu adalah air musta'mal. Manakala yang kedua bukannya air musta'mal. Maksudnya apa? Maksudnya air itu tidak boleh digunakan lagi untuk bahagian yang wajib. Yang kedua adalah air mutaghayyir, air yang bercampur dengan benda suci yang lain. Contohnya air bercampur dengan syampu. Jadi bila air syampu, tak boleh kita nak menggunakan untuk benda-benda yang wajib, ambil wudu, mandi wajib dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau nak mandi wajib, tak boleh kita mandi wajib ketika mana badan kita berlumuran dengan sabun ataupun syampu. Kerana apa? Kalau air bercampur dengan syampu dekat badan kita ni, dia akan bukannya jadi air mutlak lagi dah. Ada air mutaghayyir, air yang bercampur dengan benda suci yang lain. Sebab tu kena berhati-hati. Kalau nak mandi wajib kena dengan air mutlak. Air betul-betul suci, badan kita pun tak ada apa-apa. Maknanya kena bersihkan badan kita dulu, baru boleh mandi. Itu mandi wajib lah. Dan juga air mutannajis, kalau kurang daripada 2 kolah terdapat jatuhnya najis, maka air keseluruhan itu akan jadi najis. Tapi kalau lebih daripada 2 kolah, kalau selagi mana tak berubah bau, warna dan rasa, maka dekat situ air itu tetap suci. Tetapi kalau berubah bau, warna dan rasa, dia akan jadi najis dan tidak boleh digunakan. Maksudnya kalau air kolah depan tu ada tai cicak satu je, tak berubah bau, warna dan rasa pun, boleh tak kita ambil wuduk dekat air kolah tu? Jawapan dia boleh. Jadi itu permasalahan dia lah. InsyaAllah kita akan membincangkan bab bejana pada malam ini. Jadi bejana itu apa?
Berjana ialah bekas yang diletakkan di dalamnya cecair atau seumpamanya. Terdapat beberapa perkara tentangnya. Jadi berjana ini bolehlah kita ertikan sebagai mangkuk, besen, baldi, apa lagi, gayung, kuali, apa lagi yang membawa air, itulah yang dimaksudkan dengan berjana. Ataupun tempat kita simpan air, macam air kolam, itu boleh kita panggil berjana. Ataupun air perigi, kan disimpan air kan, itu pun dikira sebagai berjana. Maknanya berjana ialah bekas yang diletakkan dalamnya cecair atau seumpamanya. Apa-apa barang yang diletakkan air untuk simpan air, itulah digelar sebagai berjana. Macam cawan, cawan pun dikira sebagai berjana. Jadi sebab apa kita nak belajar berjana ni? Sebab dia ada kaitan untuk kita nak mengambil wuduk. Boleh tak kita mengambil wuduk dengan menggunakan berjana sekian-sekian-sekian? Itu kita nak bahaskan. Jelas kan? Jadi pertama sekali berkenaan dengan berjana ialah hukum menggunakan berjana yang diperbuat daripada emas dan perak. Ini yang pertama. Maksudnya berjana itu di keseluruhannya adalah emas dan juga perak. 100% emas, 100% perak. Maknanya kalau 4 bigu apa emas tu 999 lah, 24 karat. Jadi apakah hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram menggunakan berjana emas atau perak dalam apa juga keadaan, seperti untuk berwuduk dan minum, kecuali dalam keadaan darurat yang tidak ada pilihan. Maksudnya nak guna berjana emas ataupun perak, kalau kita nak menggunakannya, hukumnya adalah haram. Kerana apa? Kerana dia bukannya dalam keadaan darurat. Dan juga terdapatnya hadis sebab apa yang diharamkan, kerana menunjukkan kesombongan. Dan juga terdapatnya hadis kalau dia akan perut dia tu akan terbakar. Kalau minum menggunakan air yang terdapat guna emas dan perak ni, dekat akhirat kelak perut dia tu akan terbakar. Ada terdapatnya hadis dalam tu. Itu adalah berkenaan dengan hukum menggunakan berjana yang diperbuatkan daripada emas dan perak. Dalil apa? Dalil ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la talbasu al-harira wa la dibaj wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la takulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Maksudnya janganlah kamu memakai sutera harir dan dibaj, maksudnya sutera lembut ataupun keras, minum dalam berjana emas ataupun perak, dan janganlah kamu makan dengan pinggan yang diperbuat daripada kedua-duanya. Ini kerana kedua-duanya adalah untuk kegunaan orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Maksudnya di akhirat kelak barulah kita boleh pakai emas dan perak. Tetapi kalau dekat dunia ni, apa-apa sebarang penggunaan, contoh kita nak ambil wuduk dengan cawan. Cawan itu diperbuat daripada apa? Kalau diperbuat daripada emas, tak boleh kita pakai. Baldi contohnya, tak boleh kita nak menggunakan emas ataupun perak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dikiaskan pengharaman menggunakan berjana emas dan perak untuk makan dan minum kepada sebarang penggunaan yang lain, seperti pemilikan untuk tujuan perhiasan dan seumpamanya. Pengharaman ini meliputi lelaki dan perempuan. Ini jangan silap faham. Contohnya cincin, macam mana lah Ustaz? Cincin emas tu perempuan boleh lah pakai. Itu untuk perhiasan tak ada masalah. Tetapi untuk sebarang penggunaan, contohnya kipas kita buat sebagai daripada emas, bekas celak atau pemberus gigi kita buat untuk menggunakan emas ataupun perak. Gigi pun tak boleh. Jarum, sudu, sikat, apa lagi, jamban ke apa, sudip ke, semua kita tak boleh kan digunakan berbuat daripada emas ataupun perak. Tetapi kalau cincin tak ada masalah. Untuk maksudnya untuk perhiasan. Untuk perhiasan dibenarkan bagi lelaki dan perempuan. Lelaki perak sahaja, tetapi emas tak boleh pakai. Emas untuk lelaki diharamkan untuk perhiasan, tetapi perak boleh pakai. Cincin, perak boleh untuk lelaki. Tapi kalau perempuan
perhiasan macam rantai, cincin, gelang kaki dan sebagainya, sama ada diperbuat daripada emas ataupun perak, itu dibolehkan, tak ada masalah. Tapi yang nak kita bincangkan adalah berkenaan sebarang penggunaan. Kena beza antara penggunaan dan juga perhiasan. Penggunaan emas ataupun perak, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak boleh kita gunakan. Apa-apalah sebarang. Contoh-contoh kolah kita berbuat daripada emas, kereta kita salut dengan emas, contoh kan, kita buat daripada emas. Apa lagi, apa-apa yang macam-macam diperbuat daripada emas, itu diharamkan. Sebab apa? Sebab sebarang penggunaan. Dan juga kalau orang itu mengambil upah, ataupun orang yang memberi upah untuk orang itu buat cawan ini daripada emas, hukumnya juga adalah haram. Tolong buat ni ya, cawan ni emas daripada aku, boleh tak? Buat emas, cawan ni buat daripada emas, tolong buatkan lah. Orang tu pun terima, dua-dua dapat dosa. Hukumnya adalah kedua-duanya adalah haram. Dan juga kalau orang itu kita ambil barang orang tu daripada emas, contoh cawan emas tu kita ambil dan kita rosakkan, jadi kita tak wajib untuk pulangkan balik kepada pemiliknya. Kerana apa? Kerana memang haram perbuatan itu, memang haram perbuatan menyimpan cawan tersebut. Jadi menggunakan emas pun, menggunakan apa-apa peralatan daripada emas ataupun perak pun tak boleh, apatah lagi kita menyimpannya. Menyimpan juga pun tidak boleh. Contohnya kita simpan ayam daripada emas, contohnya kita simpan dekat laci tu. Ataupun pinggan, kan selalu orang buat perhiasan pinggan kan. Itu bukan perhiasan pakai kat badan kita, tapi kita buat perhiasan macam tampal kat dinding, kita simpan dekat almari dan sebagainya. Itu pun tidak boleh. Kerana apa? Takut-takut kita gunakan. Jadi hukum kat situ adalah haram. Ada apa-apa tanya? Jelas Okey. Itu yang pertama, iaitu hukum menggunakan bejana yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Maknanya sebarang penggunaan, bukan setakat bejana sahaja, tetapi apa-apa sekalipun. Emas, contohnya emas kan, buat daripada emas, tak boleh ya. Perak atau tak boleh ya. Cawan, selalunya cawan orang buat guna perak, hukumnya tak boleh. Contoh dulang, orang bawa nak menunjuk kan, guna perak, buat daripada perak contohnya, hukumnya adalah haram. Ini kadang orang buat macam tu, kita tak perasan, tengok macam besi kan, rupa-rupa ni perak. Perak bawa orang kan, ni perak ke besi ni? Kalau perak hukumnya adalah haram. Itu kena jelas. Itu kena jelas. Itu yang pertama, hukum menggunakan bejana yang dibuat emas dan perak. Yang kedua adalah hukum menggunakan bejana yang ditampal dengan emas ataupun perak. Contohnya cawan ini besi ataupun plastik, dia retak, kita nak tampal emas tu, kita nak tampal perak tu. Jadi apakah hukum dia? Hukum dia haram juga. Haram menggunakan bejana yang ditampal dengan emas, sama ada kecil ataupun besar. Maksudnya apa? Kalau cawan ni retak, kita tak boleh tampal dengan emas, sama ada sedikit ataupun banyak, hukumnya adalah haram. Adapun bejana yang ditampal dengan perak, jika tampalan itu kecil dan bukan tujuan hiasan, dia adalah harus. Maknanya bukan kita nak buat hiasan, kita memang nak minum, dan juga jumlah dia tu kecil je, sikit je. Macam mana kita nak tahu sikit ataupun tidak? Kita mengikut uruf, mengikut adat. Kalau setakat memang kita alurkan saja tempat yang retak itu diharuskan. Tetapi kalau kita retak sininya tapi kita tampal kedebuk ini kan, jadi kat situ tak boleh, nampak banyak. Jadi kalau sedikit dan bukannya tujuan untuk perhiasan, ia adalah harus untuk perak. Tetapi emas sama ada sedikit ataupun banyak, hukumnya adalah haram. Tetapi jika tampalan itu besar serta tujuan hiasan, hukumnya adalah haram. Kalau besar, lepas tu memang nak tampal dekat memang nak tunjuk dekat almari untuk perhiasan, hukum dekat situ adalah haram. Namun sekiranya tampalan itu besar kerana perlu atau kecil untuk tujuan perhiasan, hukumnya adalah makruh. Contohnya besar tampalan tu dan juga memang perlu untuk kita minum, ataupun dah tak ada cawan air dah, tapi kita memang nak guna perak dan sebagainya,
Dia kalau besar memang perlu, itu dimakruhkan. Tetapi kalau kecil ataupun untuk tujuan hiasan, dekat situ hukumnya juga adalah makruh. Maknanya kalau besar perlu makruh, kecil untuk tujuan hiasan pun makruh. Maknanya kecil itu mengikut huruf, besar ikut mana? Ikut kita lah. Kalau kita nampak macam besar, tak boleh. Tak boleh kalau tujuan untuk hiasan. Jadi dalil yang menunjukkan harus menggunakan berjana yang ditampal dengan perak yang banyak kerana perlu adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Asim al-Ahwal, katanya, ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas ibn Malik fakana qadin sada'a fasalsalahu bifiddah wa qala Anas laqad lasaqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadah aktsara min kadza wa kadza. Maksudnya, aku melihat mangkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mangkuk tersebut telah pun pecah dan ditampal dengan perak. Anas berkata, aku telah memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan mangkuk ini beberapa kali. Jadi dekat sini menunjukkan kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menggunakan perak, itu dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tapi kalau Nabi tak melarang, maksudnya dibolehkan untuk tampal perak kalau sedikit. Tetapi kalau tampalan itu adalah emas, sama ada kecil ataupun banyak, hukumnya adalah haram. Kalau sedikit untuk perak dibolehkan kalau tujuan untuk, bukan untuk perhiasan. Kalau tujuan untuk perhiasan, hukumnya adalah makruh. Itu kena jelas. Dan juga hukum tampalan dan juga hukum saduran, menyadur hukumnya berbeza. Dalam kitab ni dia tak sebut, tapi saya sebut. Hukum menyadur menggunakan emas ataupun perak dibolehkan. Dibolehkan jika sedikit. Sedikit itu macam mana? Sedikit kalau kita buat proses pembakaran, kita bakar ni, contohnya besi ni, contohnya cawan ni, kita sadur guna emas. Kita sadur guna emas. Maknanya memang luaran dia tu emas lah. Kita bakar. Kalau sedikit, maksudnya sedikit itu macam mana? Kalau kita bakar, emas tu tak ada hasilnya, itu barulah dibolehkan. Tetapi kalau kita bakar, tengok ada hasil emas tu, jadi dekat situ banyak. Bila banyak, tak boleh. Jadi ini andaian. Maknanya kalau kita tengok saduran ni macam cincin, kita sadur dengan emas, lakilah kita tengok. Kalau kita bakar ni, ada tak hasil emas selepas itu? Jadi kalau ada, hukumnya adalah haram. Tetapi kalau saduran itu banyak, ada hasilnya, maka dekat situ haram, sama ada emas ataupun perak. Itu hukum menyadur. Maknanya kalau nak sadur emas guna cawan, kat cawan boleh, tetapi dengan sedikit sahaja. Sedikit itu macam mana? Kita bakar, tak ada hasil. Macam itulah maksudnya. Jelas tak? Jelas Suasa tu macam mana suasa tu? Yang saya tak tahu yang suasa. Nanti saya tengok. Suasa tu macam mana? Barang tu macam mana? Dia cincin, okey. Kalau untuk perempuan boleh lah, kalau emas. Tetapi suasa tu saya kena cek balik, sama ada emas macam mana, kuantiti dia macam banyak mana kan. Nanti saya cek balik lah, sama ada emas betul ke. Kalau emas betul, berapa kandungan, tu kena tengok. Tu saya tengok balik lah suasa tu macam mana. Jelas? Yang suasa tu nanti saya pertemuan akan datang kita akan bincang lah. Okey, itu adalah berkenaan dengan hukum menggunakan mejana yang ditampal dengan emas ataupun perak, ataupun kita menyadur emas tersebut. Ini kena perhatikan lah. Kadang kita terlepas pandang, walaupun kita ni rakyat marhan, tapi perak kita mampu beli. Bila perak ni mampu kita beli, kita tengok perak ni macam cawan cantik kan, ubah ada perak, tapi sebenarnya hukumnya adalah haram. Jadi yang ketiga, hukum menggunakan bejana yang diperbuat daripada bahan galian yang mahal. Harus menggunakan bejana yang diperbuat daripada bahan galian yang mahal, seperti belian, permata, koral dan lain-lain.
walaupun harga berlian, walaupun harga permata itu lebih mahal daripada emas ataupun perak, ia tetap harus, maknanya boleh kita gunakan. Maknanya kalau kita nak tunjuk kemewahan kita pun, kita tak boleh tunjuk emas dan perak, tapi kita boleh menggunakan selain itu. Contohnya macam berlian, permata koral dan lain-lain. Hal ini kerana tiada nas melarangnya, dan asal sesuatu adalah harus selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadullu 'ala tahrim. Maksudnya sesuatu perkara asalnya adalah harus sehinggalah ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Lagi sebab itu kalau kita tengok daripada Al-Quran, daripada hadis, ia hanya melarang penggunaan emas ataupun perak sahaja, tetapi yang lain-lain itu tidaklah diharamkan. Tu kena faham tu. Maknanya kalau walaupun lebih mahal daripada emas dan perak, tetap boleh kita gunakan. Jadi yang keempat adalah hukum menggunakan bejana orang kafir. Ini kena perhatikan dengan lebih dalam lagi. Walaupun dekat kitab ini mengatakan harus menggunakan bejana orang kafir berdasarkan hadis daripada Abu Tha'labah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faghsiluha wa kulu fiha." Maksudnya basuhlah bejana tersebut dan makanlah dengannya. Jadi kat sini kena perhatikan dengan betul. Kalau faghsiluha wa kulu fiha, basuhlah bejana tersebut dan makanlah dengannya, riwayat Al-Bukhari. Tapi kalau kita tengok dekat hadis yang lebih panjang, Abu Sa'labah ni dicerita apa? An Abi Sa'labah Al-Khushaini qala qultu ya Rasulullah inna bi ardin qaumin bi ahli al-kitab afanaqulu fi aniyatihim qala la taqulu fiha illa an tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Ini hadis yang panjang lah daripada hadis Abu Sa'labah ni. Abu Sa'labah mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, hai Rasulullah, sesungguhnya kami ini berada di bumi kaum ahli kitab. Abu Sa'labah ini dia berada dekat negara orang kafir, dekat kaum ahli kitab. Maka apakah kami boleh makan menggunakan bejana-bejana mereka? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kamu makan dengan menggunakannya, kecuali apabila kamu tidak mendapatkan yang lainnya, maka cucilah dia dan makanlah dengan menggunakannya. Jadi dekat hadis ini mengatakan, janganlah kamu menggunakan bejana tersebut kalau tiada yang lain. Kalau ada yang suci, maka dekat situ bolehlah kita suci dulu, kemudian barulah kita makan dengan menggunakannya. Jadi perintah membasuh bejana adalah sunat, kerana ia mungkin telah tercemar disebabkan orang kafir menggunakannya untuk minum arak, makan babi dan sebagainya. Jadi membasuh bejana dekat sini adalah sunat. Maknanya kalau tak basuh pun tak apa, boleh makan, walaupun hasil daripada orang buat minum arak ataupun makan babi dengan kuali yang sama. Itu kalau tak ada pilihan yang lain, maka kat situ tak payah basuh pun tak apa, boleh terus makan. Demikian juga hukum menggunakan pakaian mereka dan seumpamanya sama dengan hukum menggunakan bejana mereka. Maknanya kalau orang itu pakai, orang kafir itu pakai baju yang sama, kemudian dia bagi kita, itu pun tiada masalah. Jadi bejana dekat sini kena perhatikan dengan betul. Dekat hadis ini menunjukkan yang Rasulullah, yang Abu Tha'labah ini berada di negara orang kafir. Macam kita dekat hari ini, dekat Amerika Syarikat lah, contohnya US, London dan sebagainya. Kita duduk London, tak ada makanan lah, kuih kita cari kedai makan. Tak ada kedai makan orang Islam, yang ada orang kafir je. Jadi boleh tak kita makan kedai orang kafir ni? Jadi dekat sini boleh, tapi tak boleh makan sembelihan mereka. Maknanya tak bolehlah makan daging ke ayam ke daripada sembelihan mereka, tetapi kita boleh makan makan selain itu, macam makan sayur, makan roti, itu dibolehkan. Tetapi kalau makan sembelihan mereka, itu tidak dibenarkan bagi untuk orang kafir. Kerana apa? Orang kafir ni sembelih macam mana? Dia cucuk kau, dia sembelih macam ni kau, tapi tak sebut bismillah dan sebagainya. Dekat situ hukumnya tak boleh makan sembelihan mereka. Macam isu ni lah, banjir tu, kan ada orang India, orang Sikh kan, dia bagi makanan dekat mangsa banjir. Jadi kat situ tak ada masalah. Kerana apa? Walaupun bekas dia macam tu, boleh untuk kita bagi makanan tersebut, tapi kena suci dululah. Sunat untuk suci kan. Kalau tak suci pun tak apa, bagi makan dekat orang pun tak ada masalah.
Tetapi kena perhatikan betul-betul apakah hukum makan dekat kedai orang kafir ni. Makan kedai kat orang kafir ni macam mana. Jadi kena perhatikan betul-betul. Ini adalah pendapat kedua mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab yang pertama mengatakan tak boleh. Kalau kat sini pendapat ini mengatakan perintah membasuh bejana adalah sunat kerana ia mungkin telah tercemar disebabkan orang kafir menggunakannya untuk minum arak. Maksudnya harus menggunakan bejana orang kafir. Harus menggunakan bejana orang kafir ini berdasarkan pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang pertama dalam mazhab Asy-Syafi'i, jawapan dia tak boleh. Kerana apa? Kerana apabila terdapatnya babi kan, makan dekat makanan kuali ada yang ada babi. Babi ni sama ada lemak ke, kulit dia ke, daging dia ke, semuanya kalau terkena dekat badan kita ataupun kita makan menggunakan hasil tu, kita kena basuh sebanyak 7 kali. Dan juga basuhan yang satu basuhan mestilah menggunakan tanah. Tapi kalau kita makan menggunakan daripada bejana dorang, kita makan, kita kena sama. Jadi kat situ hukumnya adalah haram. Tak boleh. Itu pendapat yang pertama. Maksudnya kalau kita nak terperincikan lagi, kita boleh untuk makan makanan orang kafir ni jika tiada lain selain daripada makanan Muslim. Maknanya kalau ada kedai makanan orang Islam, kita makan kedai orang Islam tu lah. Kita makan kat kedai orang Islam. Maknanya kalau kita makan kat kedai orang kafir tu, walaupun kita minum teh tarik lah, TO lah, jawapan dia tak boleh. Kerana apa? Mungkin cawan tu orang tu gunakan untuk minum arak, kuali tu menggunakan untuk babi dan sebagainya. Jadi tak boleh. Dan juga benda macam tu dia boleh menimbulkan fitnah. Dia boleh menimbulkan fitnah. Sebab itu kalau bayangkan orang makan ada kulit Kasberg, tapi kita tengok ada orang pakai kopiah dalam tu, apa orang mana. Jadi boleh menimbulkan fitnah. Boleh menimbulkan fitnah. Jelas kan? Ada beberapa pertanyaan? Kalau kat situ boleh menggunakan pendapat yang kedua. Maknanya kalau kita macam kita tengok orang ini, kita boleh basuh saja. Sebab itu memberi makan dekat orang lain. Sebab apa? Kerana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu tawaddau min mazadah imra'atin musyrikah. Maksudnya Rasulullah dan para sahabat dia berwudu di mazadah, iaitu tempat air yang terbuat dari kulit binatang milik seorang perempuan musyrik. Maknanya Rasulullah SAW dia berwudu. Ini makan ni berwudu menggunakan bekas daripada orang kafir. Jadi kat situ hukum dia adalah dibolehkan. Menggunakan banyak hadis yang menunjukkan menyokong pendapat yang kedua ni. Menyokong pendapat kedua ni, maknanya kalau tak basuh pun tak apa, tapi basuh itu disunatkan untuk basuh bejana tu. Walaupun kita tahu ada babi dan sebagainya, tapi kalau orang tu dah basuh, boleh kita hidangkan dekat orang Muslim. Tak boleh satu. Sebab apa? Kita makan. Tetapi ikut kita kalau lebih nak berjaga-jaga, kita mengikut pendapat yang pertama tadi. Tak boleh makan. Tak boleh makan hasil daripada bekas bejana orang kafir. Kalau nak lebih berjaga-jaga lah. Tapi kalau kita ikut suasana di Malaysia ni, banyak kedai orang Islam, kita dahulukan kedai makan orang Islam. Kita dahulukan kedai makan orang Islam. Kalau macam terdesak, macam masa bangji orang non-Muslim nak bagi kita makan, itu tak ada masalah, dibolehkan. Ada apa pertanyaan? Nasi lemak bersate orang Melayu buat air dengan apa dia? Macam mana? Restoran Cina. Orang Melayu tumpang jual nasi lemak dengan sate. Tapi air ke roti bakar ke Cina tu. Dia tumpang nasi lemak. Maknanya orang Melayu dia tumpang. Orang Melayu tu tak berniaga lah. Mana dia tumpang lah. Tumpang berniaga. Dia tak ada masalah. Sebab dia pinggan lah orang owner yang orang Melayu tu punya kan. Owner Melayu tu pegang cawan dia punya, pinggan semua dia punya kan. Cuma dia menumpang kan.
Oh. Kalau boleh elakkan lah. Banyak trend macam tu kan. Dia sebab apa dia boleh menimbulkan fitnah. Sebab apa kita makan kat kedai orang Cina. Jadi kalau ikutkan kita elakkan. Tapi kalau nak makan boleh. Ikut pendapat yang kedua lah. Tapi seelok-eloknya kita berjaga-jaga. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la taqul ta'amaka illa taqiyun. Maksudnya, janganlah kamu berkawan melainkan orang yang beriman, dan janganlah biarkan makananmu dimakan melainkan orang yang bertakwa. Maknanya kalau kita nak beli makanan, kita nak beli minuman, seeloknya kita beli dekat orang yang bertakwa, orang yang beriman lah, maksudnya orang Islam. Seeloknya macam tu. Tapi kena berjaga-jaga. Maknanya kena ambil langkah berjaga-jaga. Sebab apa? Makanan ni masuk dalam perut. Bila masuk dalam perut, dia akan jadi dalam hati ni akan selama dia ikut kelakuan kita. Maknanya kalau kita makan benda sumber yang haram, dia takut menjejaskan akhlak kita dan sebagainya. Jadi boleh-bolehnya elakkan. Walaupun ada yang mengatakan pendapat yang kedua ni boleh, tetapi sebenarnya ia merujuk kepada kawasan yang tiada orang Islam. Kawasan yang tiada orang Islam. Tetapi kalau ada orang Islam, diboleh. Maknanya makan dekat kedai orang Islam tadi lah. Maknanya kalau ada orang Melayu sekali pun dia tumpang dekat ni Cina tu, hukumnya walaupun dibolehkan, dibenarkan, tetapi seboleh-bolehnya kita elakkan. Macam tu. Jelas Jelas tak soal jawapan saya ni? Berpuluh. Ada berapa pertanyaan lagi? Pendapat yang paling yang paling ekstrim saya pernah dengar kan. Nak beli nasi lemak kepada orang Islam yang takut aurat tak boleh. Itu yang berdasarkan hadis tadi, la tusahib illa mu'minan wa la taqul ta'amak illa taqiyun. Dan janganlah kamu memberi makanan kepada orang yang bertakwa. Maksudnya ini adalah orang yang ada tasawuf. Maknanya orang yang nak bersihkan hati dia dan nak juga memperhiasi diri dia dengan apa kebaikan. Orang yang macam ni, dia tak makan benda-benda yang orang yang sokok pun jual makanan pun dia tak beli. Orang yang tak semayang, orang yang tak pakai tudung, dia tak beli. Tapi kalau orang macam biasa macam kita ni, boleh tak kita beli makanan kat dia? Pandai boleh, tak ada masalah. Ini jawapan orang tasawuf lah kalau tuan dengar tu. Orang tasawuf kalau baca kitab-kitab sufi ni, orang tasawuf ni dia akan mengatakan tak boleh. Hukumnya adalah haram. Kerana apa? Nak menjaga hati ni. Bila hati ni makan makanan yang bersih, makan yang diperbuat daripada orang yang bertakwa, dia akan membentuk hati kita. Tapi kalau jawapan fiqh, dibenarkan. Tak ada masalah. Okey, ada berapa pertanyaan lagi? Tak ada ya? Tak ada. Syak apa pun 4 minit lagi. Jadi benda hari cakap, kalau masuk titik-titik berhenti sebab ada tahlil lepas ni ya. Kalau nak masuk bab lain pun takut macam dia macam forward lagi kan. Bila kita nak bincangkan bab berjana ni, haram kalau kita menggunakan emas ataupun perak. Walaupun ada yang membenarkan untuk kita menyadurnya, seboleh-bolehnya kita elakkan. Kerana apa? Ada kaedah fiqh mengatakan keluar daripada persisihan itu adalah yang terbaik. Kerana apa? Bukan setakat kita mengikut mazhab Syafi'i saja, tetapi ada juga mazhab yang lain melarang total, mengharam mutlak sebarang penggunaan emas dan perak. Contohnya mazhab Hanbali. Ayat. Jamu air. Ni macam open house ni. Open house. Oh, Cina atau Malaysia. Boleh? Tak ada masalah. Mulut Cina tu bukannya najis botol. Dia bukan najis mughaladzah. Sebab apa? Dia ada minum kan. Ada minum. Jadi disunatkan basuh sajalah. Kalau tak basuh pun tak apa.
masalah. Tak ada masalah. Kerana kalau orang nak kat kedai takkan nak larang orang Cina tu masuk. Tak boleh lah larang. Boleh lah jamu tu dia, tapi sunat kita basuh lah. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Macam buah, sebab apa? Buah kita boleh makan makanan buah daripada Cina. Sebab apa? Dia bukan selain, kalau selain berlebihan, itu dibenarkan. Contoh dia jual daging ke, jual ayam ke, tu tak boleh ya. Tapi kalau setakat buah, itu dibolehkan. Macam ni lah orang yang kes banjir ni, bagi makan kan. Sebab dia apa? Sebab bukan penyembelihan. Contoh kita beli buah dekat kedai Cina, itu dibolehkan lah. Sebab buah. Boleh? Tak ada masalah. Walaupun siap berkopek dan sebagainya. Tapi kalau nak berhati-hati, elak lah. Tapi nak kata dalam hukum fiqh ni kita bincang pasal fiqh, itu dibolehkan. Tapi kalau bincang bab tasawuf, nak borak ni pun tak boleh. Azan dan borak pun tak, borak dan azan pun tak boleh. Tu bab tasawuf lah. Bincang pasal fiqh ni, masa kalau orang kafir kita boleh minum dan makan selain daripada penyembelihan mereka. Itu dibenarkan. Gigi mas tak boleh. Gigi mas tak boleh. Tapi kalau perak ada yang benarkan. Dulu kan tak boleh betul kan. Kalau perak ada yang benarkan lah. Itu keperluan. Kalau keperluan mendesak, itu dibolehkan. Perak ke mas? Biasa punya. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Cukup sekadar ini saja. Cik Salih cakap itu berhenti bila titit-titit. Jadi cukup sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada tergesa bahasa ataupun tersalah bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kepada Rasulullah.